Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Zaidi Udanis dan juga Encik Muhammad Yusri daripada Tekun Nasional. Hari ini sesi TPN Knowledge Enhancement Webinar Series adalah bertajuk berkenaan skim pembiayaan daripada Tekun Nasional. Jadi saya serahkan sesi ini kepada Encik Zaidi Udanis. Dipersilakan. Terima kasih Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua dan salam produktif pelancongan. Apa khabar semua? Kita berada di Zoom ni dan juga kita highlight kita live di Facebook di page Tourism Productivity Nexus. Jadi selamat datang pada semua anda semua ke acara TPN Knowledge Enhancement Webinar Series ataupun kita panggil QS. QS ni diadakan sejak tahun lepas lagi. Kalau kita ingat lagi, tahun lepas lagi kita telah anjurkan acara sebegini untuk kita memberi informasi yang penting, informasi yang berguna, informasi yang boleh kita dapat manfaat pada semua industri pelancongan. Jadi alhamdulillah dengan sokongan Malaysia Productive Corporation kita masih lagi menerbitkan acara-acara sebegini demi untuk industri, demi untuk pemantapan industri pelancongan. Jadi hari ini kita sangat bertuah sebab kita tahu insya-Allah there's a light right at the end of the tunnel. Orang macam orang putih katalah, right at the end of the tunnel tu. Tunnel tu mungkin panjang ke, pendek ke, tapi nampaklah cahaya di hujung yang dunia ni kan. Bolehlah nampaklah cahaya tu. Jadi alhamdulillah dengan pengumuman yang Perdana Menteri yang mengatakan kita akan membuka industri ataupun aktiviti pelancongan bermula dengan Langkawi pada 16 hari bulan ni insya-Allah. Jadi kita semua teruja sangat kita pun sampai kita tak sabar-sabar nak tahu siapa yang boleh pergi Langkawi, siapa yang tak boleh pergi Langkawi. Jadi kita semua berharapkan Langkawi itu dibuka untuk semua. Jadi dengan adanya kelonggaran ini bolehlah kita sama-sama kita memajukan industri pelancongan balik semula. Jadi petang ni lepas sesi ni saya diberitahu yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hajah Nancy akan mengumumkan mungkin dia punya detail secara lengkap mengenai pasal Langkawi travel bubble. Jadi itu pada pukul 4, tapi hari ini petang ini masa ini sekarang ni kita fokus bagaimana kita nakkan memulakan perniagaan kita. Dengar macam senang je nak mulakan semula, bukalah pintu kan. Tapi macam-macam kita nak bersedia, macam-macam kita nak menyiapkan diri kan. Ini macam pengumuman hari raya. Katakan hari raya dia 16 bulan, kita nak siaplah rumah kita ni dia untuk sebelum menerima tetamu. Kita nak tengok kain cadar kita bagus, cantik, tempat kawasan kita bersih, rumput tu semua kita dah potong. Lepas tu tengok langsir semua tu kenalah. Tengok yang elok sikit kan. Janganlah tengok pudar je kan. Jadi kita nak macam menyambut hari raya. Jadi nak menyambut hari raya ni, nak menyediakan benda-benda ni bukannya murah. Ada juga kos. Kos tu ada jugalah kos untuk renew road tax kereta, untuk servis boat, nak pergi snorkeling ni, boat nak pergi island hopping ni. Jadi kita kena servis lah boat tu supaya lebih selamat untuk pelancong-pelancong kita. Jadi rakan-rakan kita kata, macam mana ni Zaidi ni, kita macam mana kita nak dah duit habis dah. Kita punya saving dah habis dah. 20 bulan tak ada income, 20 bulan tak ada pendapatan. Bagaimana ni? Jadi inilah sebabnya tujuan utama kita lihat bagaimana sebenarnya dah ada. Jawapannya dah ada. Jadi hari ini kita bertuah kerana pihak Tekun sudi memberi penjelasan, memberi satu penerangan mengenai pembiayaan, skim pembiayaan. Jadi hari ini topik kita kali ini ialah skim pembiayaan oleh Tekun Nasional untuk membantu memulakan semula perniagaan pelancongan. Kita nak restart, kita make sure enjin kita bagus dan kita nak start supaya kita boleh move forward. Jadi alhamdulillah kita hari ini kita menerima tetamu berhormat daripada Tekun, dan bolehlah saya kongsi sikitlah mengenai biodata tetamu berhormat kita. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda sastra USM Penang. Berkhidmat di Tekun Nasional pada Oktober 2001 lagi sebagai penolong pengurus bahagian operasi. 2001 dah lama tu, jadi dah kiranya
kira orang-orang senior lah sini di Tekun ni. Dia kini menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan di Jabatan Pengurusan Pembiayaan di Ibu Pejabat Tekun Nasional. Ini jabatan yang sangat penting lah bagi kita semua ya. Dan beliau bertanggungjawab dengan melaksanakan proses permohonan pembiayaan. Ini dia. Dan juga proses kelulusan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada usahawan. Jadi beliau juga bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menguruskan dana dan peruntukan yang diberi oleh kerajaan melalui pakej prihatin dan juga pakej penjana. Oleh itu saya dengan tidak buang masa, saya tahu you all semua very excited. Kita nak menjemputlah penceramah ataupun tetamu hukuman kita. Tapi sebelum tu saya haraplah you all anda semua please mute your microphone, satu. Yang kedua, tolonglah share dekat Facebook tu, tolong share. Dan ketiga, kalau ada soalan-soalan, anda boleh type ataupun anda boleh nanti bila dah bolehlah saya kalau ada type tu semasa ucapan, semasa pembentangan tu saya akan cuba beritahu pada tetamu kehormat kita. Ataupun kalau nak cakap sendiri, nak kasih ada feeling sikit nak cakap sendiri daripada tetamu kita, anda boleh unmute your microphone bila diminta, bila kita buka ruang question and answer. Jadi oleh itu dengan tidak meluang masa lagi, kita pun excited, saya pun excited ni. Saya ingin menjemput tetamu kita Encik Muhammad Yusri Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan Tekun Nasional, untuk memberi penjelasan, untuk memberi pencerahan sikitlah mengenai skim pembiayaan oleh Tekun Nasional untuk membantu memulakan semula perniagaan pelancongan. Assalamualaikum Encik Muhammad Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Jadi kita semua excited ni. Teruja ni. Nampak muka Cik Yusri ni kan rasa macam nak raya ni. Jadi dengan tidak luang masa saya nak serahkan kita punya floor to Encik Yusri. Silakan tuan. Okey, terima kasih Tuan Zaidi selaku moderator kita pada petang ini. Alhamdulillah kita sama-sama dapat merealisasikan harapan daripada pihak MPC, terutamanya dengan kerjasama Nexus Productivity Pelancongan TPN. Saya difahamkan di bawah MPC yang bertanggungjawab untuk nak memajukan ataupun nak menggalakkan industri pelancongan terutamanya. Alhamdulillah. Okey, untuk makluman semua, tadi pun telah diperkenalkan oleh pihak moderator, saya selaku Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof merupakan ketua jabatan di Tekun Nasional yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan pembiayaan. Okey, so petang ni kita mendapat info maklumat berkaitan dengan pelancaran ataupun pengumuman yang oleh Yang Berhormat Menteri nanti pada pukul 4 saya difahamkan berkaitan dengan gelembung pelancongan yang akan dibuka pada 16 September nanti. InsyaAllah sama-sama kita nantikan apakah bentuk pengumuman yang akan diumumkan nanti. Okey, jadi memandangkan akan adanya pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri, mungkin para operator pelancongan terutamanya di Langkawi, di mana-mana negeri ataupun di mana-mana lokasi yang menjalankan aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan pelancongan, semestinya menantikan apakah bentuk bantuan, pembiayaan, grant dan sebagainya. Sebab itulah saya difahamkan pihak MPC telah pun menjemput Tekun Nasional untuk berkongsi berkaitan dengan peranan apakah yang Tekun boleh bantu kepada para pengusaha ataupun operator yang berkaitan dengan industri pelancongan. InsyaAllah saya akan kongsikan nanti bersama-sama dalam tempoh 1 jam kita bersama-sama nanti. Okey, alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin introduce berkaitan dengan Tekun Nasional. Okey, untuk makluman semua, Tekun Nasional merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di mana kalau dahulu kita di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, kita dah dilanjutkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan kembali kepada Industri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey, untuk makluman, kita Tekun ditubuhkan pada tahun 1998. Kini dah 2021, dah hampir lebih 20 tahun kita beroperasi, di mana tujuan ataupun matlamat asas penubuhan Tekun adalah untuk nak membantu mengelakkan usahawan-usahawan kecil terutamanya meminjam daripada ceti ataupun alung yang kita sedia maklum mengenakan cagaran, mengenakan
kos ataupun interest yang agak tinggi. Sebab itulah tekun diwujudkan, di mana selain daripada kita nak mengelakkan pinjam daripada ceti, kita juga diwujudkan untuk nak memberi pembiayaan secara mudah, tanpa cagaran, tanpa ada penjamin, tanpa ada kertas kerja kepada para usahawan, terutamanya usahawan mikro yang orang kata apa, kesukaran mereka untuk nak mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank dan sebagainya. Untuk makluman, tekun kita diwujudkan di bawah akta syarikat menurut jaminan. Maknanya kita walaupun kita agensi di bawah kerajaan, tetapi kita diwujudkan di bawah akta syarikat. Di mana kalau sebelum ini, untuk makluman semua para penonton ataupun para pendengar ataupun para orang kata FB di luar sana, tekun kita bertindak sebagai pemberi biaya, pemberi loan kepada para usahawan di luar sana. Okey, matlamat kita yang pertama, kita menyediakan pembiayaan mikro secara mudah, cepat dan mesra usahawan. Kenapa kita kata mudah? Kita tak memerlukan penjamin, kita tak memerlukan kertas kerja, kita tak memerlukan orang kata on tengah, on behalf ataupun orang kata selain daripada pemohon sahaja. Okey, kita juga cepat, di mana tempoh pembiayaan, kalau ikut pada asalnya kita diwujudkan, kita melaksanakan tempoh pembiayaan selama 45 hari bekerja. Dan selepas daripada kita dah melaksanakan pembiayaan, kita dah kaji, kita cuba reducekan tempoh ataupun had kelulusan. Kalau dulu 45 hari, kini alhamdulillah kita boleh buat sehingga 7 hari bekerja. Dah boleh buat kelulusan dan juga penyaluran pembiayaan. Kita juga menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan tekun. Seperti mana yang Cik Uzadi sebut, tekun ni kita selain kita bagi pembiayaan, kita juga bimbing. Andai kata ada usahawan-usahawan di luar sana yang terjejas, contohnya dengan pandemik COVID-19 ini terjejas, kita bimbing. Kita ada kerjasama dengan pelbagai agensi, pelbagai orang kata rakan strategik yang boleh membimbing atau memberi sokongan kepada usahawan. Selain daripada itu, tekun juga kita melahirkan ataupun kita mewujudkan objektif, mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan. Sebab itulah dengan adanya kerjasama dengan pihak MPC, dengan pihak tindakan pelancongan negeri dan sebagainya, kita memberi pembiayaan kepada para usahawan, terutamanya operator ataupun pengusaha-pengusaha pusat pelancongan. Sama ada tak kira lah, tadi pun Cik Uzadi ada sebut, ada di kalangan pemandu pelancong, ada di kalangan pemandu bot, yang menyediakan perkhidmatan apa-apa yang berkaitan dengan pelancongan. Sebab itulah untuk makluman semua, kita tekun pun sedia maklum bahawa akibat daripada pandemik COVID-19 ini, ramai pengusaha ataupun usahawan-usahawan yang terlibat dengan aktiviti pelancongan terjejas teruk, di mana kita kategorikan. Sebab itulah untuk makluman, tekun kita menyediakan satu orang kata produk khusus, bukan produk lah, orang kata satu bentuk pembiayaan yang kita namakan FCLO, First Close Last Open. Bermaksud kita memberi pembiayaan kepada usahawan yang terjejas, orang kata masa-masa pandemik ni, industri yang pertama ditutup. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, apabila kerajaan mengumumkan PKP, sektor utama yang ditutup adalah sektor yang berkaitan dengan pelancongan. Sebab kita tak boleh menerima kehadiran pelancong, homestay ditutup, hotel ditutup, industri pelancongan ditutup dan sebagainya. Sebab itulah kita namakan first close, last open. Sehingga kini orang lain, industri lain dah buka dah. Kedai makan pun dah buka, kedai runcit dah buka. Industri pelancongan masih lagi belum dibuka. Last open. First close, last open. Sebab itulah kita namakan FCLO. Sebab itulah kita tekun memahami orang kata apa, keluh resah usahawan ataupun para pengusaha industri pelancongan, kita mewujudkan satu skim, satu bentuk pembiayaan yang kita namakan first close, last open, yang kita target grup kita hanya kepada pengusaha-pengusaha pusat pelancongan terutamanya, yang berkaitan dengan industri pelancongan terutamanya. Ada yang buat kedai, ada yang buat homestay, ada yang buat inap desa, ada yang buat industri berkaitan dengan kraft tangan, yang berkaitan dengan dunia pelancongan. Termasuklah pengusaha bas, persiaran, van persiaran dan sebagainya.
Tekun sedia membantu nanti. Okey. Selain itu, untuk makluman semua para pendengar, para penonton, Tekun kita beroperasi melibatkan hampir 165 pejabat cawangan yang meliputi 222 kawasan parlimen. Setiap negeri kita ada pejabat Tekun yang sendiri. Macam di Kedah, di Langkawi, kita ada pejabat Tekun cawangan Langkawi. Kita ada di Port Dickson, kita ada pejabat Tekun cawangan Port Dickson. Di mana-mana parlimen kita beroperasi, di mana kita melibatkan hampir 1,289 warga kerja yang sedia membantu para usahawan, terutamanya industri pelancongan. Okey, inilah taburan pejabat mengikut negeri. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dalam kita punya website. Ada kita punya senarai lokasi pejabat cawangan yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk untuk nak mendapatkan pembiayaan nanti. Okey. Okey, kumpulan sasar kita adalah lebih kepada usahawan Bumiputera. Sebab itulah awal-awal saya dah maklumkan kepada pihak urustia, kepada moderator, di mana Tekun diwujudkan khusus untuk membantu kaum Bumiputera. Kita bukan resis, tapi ini arahan daripada kerajaan untuk membantu meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan. Okey, yang kedua usahawan mikro. Untuk makluman, motif utama Tekun diwujudkan adalah untuk membantu usahawan kecil, usahawan mikro seperti yang berniaga tepi-tepi jalan, yang berniaga kedai-kedai makan kecil dan sebagainya. Itu target kita. Sebab itulah kita di kementerian, di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita mempunyai pelbagai agensi. Daripada bawah, daripada kecil, Tekun Nasional, sehinggalah kepada tahap bank. Kita ada Bank Rakyat, kita ada SME Bank dan sebagainya. Sebab itulah Tekun, target grup kita usahawan Bumiputera, usahawan mikro, usahawan kecil. Terutamanya usahawan B40. Terutama usahawan yang orang kata dalam lingkungan BIM 40. Okey, selain pada itu kita juga memberi pembiayaan kepada kumpulan fokus. Kita ada target grup kita. Nanti saya akan sentuh siapa kumpulan fokus tersebut. Dan yang akhir sekali, kita juga fokus kepada usahawan informal. Untuk makluman, kita juga pada tahun ini kita memberi tumpuan kepada pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan yang terdiri daripada sektor informal. Di mana sektor informal ni adalah usahawan yang tidak mempunyai lesen perniagaan, yang tidak berdaftar dengan SSM, yang tidak berdaftar dengan PBT. Contohnya di kawasan-kawasan pelancongan, ada usahawan yang buat contohnya memberi khidmat orang kata macam bot yang tak ada lesen, yang memberi khidmat seperti sewa pelampung yang tak ada lesen, yang menjual barangan-barangan kraft tangan yang tak ada lesen, jual siput kraft tangan hasil daripada laut dan sebagainya. Kita bagi pembiayaan kepada target grup kumpulan sektor informal. Okey, so pada petang ni saya nak highlight berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Tekun kepada para usahawan di luar sana, terutamanya usahawan-usahawan yang terlibat dengan industri pelancongan. Okey, kita ada beberapa produk, antaranya kita ada Teman Tekun, kita ada Tekun Niaga, kita ada Kontrak Ai, kita ada Spumi yang kita fokus kepada masyarakat India. Untuk makluman, Tekun kita mendapat pembiayaan khusus ataupun kita mendapat pertukaran khusus daripada masyarakat, daripada kerajaan untuk memberi pembiayaan kepada masyarakat India. Cuma buat masa ini untuk masyarakat selain daripada Bumiputera dan India, contohnya China, kita ada agensi lain yang membantu. Antaranya BSN yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat China dan sebagainya. Kita juga ada program khas. Nanti saya sentuh berkaitan dengan program khas. Dan akhir sekali kita ada kumpulan fokus. Okey, ini antara sektor ataupun bidang perniagaan yang kita tawarkan kepada para usahawan, terutamanya pertanian, perikanan, perkhidmatan, perucutan, pemborongan, pemasaran, pembuatan dan kontraktor kecil. Mungkin dalam kepada pengusaha-pengusaha industri pelancongan ada yang dalam kategori ini. Contohnya perkhidmatan. Mungkin ada para pendengar yang menjalankan perkhidmatan bas pelancong, van pelancong. Mungkin dia juga mengadakan perkhidmatan hotel, inap desa, homestay dan sebagainya. Inilah antara kategori yang layak tuan-tuan dan puan-puan memohon pembiayaan nanti. Okey, untuk makluman semua, saiz pembiayaan yang kita tawarkan
Yang yang Cik Uzairi sebutkan tadi. Apakah bentuk pembiayaan yang Tekun sediakan kepada para pengusaha pelancongan? Okey, kita menyediakan pembiayaan 1,000 hingga 100,000. Mana ada agensi kerajaan yang memberi pembiayaan 1,000 hingga 100,000 tanpa ada cagaran, tanpa ada penjamin, tanpa ada kertas kerja. Inilah keistimewaan yang Tekun sediakan kepada para usahawan, terutamanya pengusaha-pengusaha pelancongan nanti. Okey, tempoh pembiayaan daripada 6 bulan sehingga 10 tahun. Untuk makluman, kita bagi pembiayaan bergantung kepada jumlah pembiayaan. Kalau kita ambil 100,000, kita bagi tempoh sehingga 10 tahun. Kalau kita ambil 50,000, kita boleh bagi tempoh sehingga 5 tahun dan sebagainya. Bergantung kepada keupayaan usahawan tersebut. Okey. Yang ketiga, kita menggunakan kadar keuntungan 4% setahun. 4% setahun. Untuk makluman, kalau tuan-tuan sedia maklum, di luar sana saya rasa Tekunlah antara agensi yang menawarkan pembiayaan yang paling rendah. Untuk makluman, saya sebelum ini pergi ke beberapa luar negara, berjumpa dengan industri-industri ataupun agensi-agensi yang memberi pembiayaan. Mereka terkejut mengatakan Tekun hanya menggunakan 4% setahun ke atas pembiayaan yang ditawarkan, yang diberikan. Bagaimanakah nak cover? Mereka kata terkejut, rendah sangat. Kalau pinjam alung pun dia bagi 6%, 7%. Ini 4%. Memang rendah. Kalau ikut pada tahap mikro kredit yang ditawarkan, contohnya di Grameen Bank dan sebagainya di luar negara, di Bangladesh, di overseas, memang Tekun di antara negara agensi yang menawarkan pembiayaan yang terendah dari segi kadar keuntungan. Okey, untuk makluman, Tekun juga menyediakan simpanan. Inilah perbezaan antara Tekun dengan mana-mana agensi pembiayaan. Kita menawarkan pembiayaan, di samping kita juga menggunakan simpanan. Untuk makluman, kita menggunakan simpanan sebanyak 5% setahun di atas pembiayaan kita. Untuk makluman, 5% tersebut merupakan duit yang disimpan oleh usahawan kepada Tekun Nasional. Apabila selesai pembiayaan dalam tempoh 5 tahun katakan, Tekun akan memulangkan semula duit simpanan tersebut kepada usahawan. Sebab itulah kita pada awal penubuhan Tekun ni, kita mengamalkan konsep pembiayaan asas simpanan. Di samping kita beri pembiayaan, beri pinjaman, kita juga menyediakan simpanan kepada para usahawan. Untuk makluman, kenapa Tekun menggunakan simpanan? Hasil kajian yang kita buat pada awal-awal penubuhan, kita mendapati pengusaha-pengusaha kecil, terutamanya orang Melayu, orang Bumiputera. Minta maaflah, bukan kata kita nak condemn, tetapi sejarah mengatakan, membuktikan yang orang Melayu, usahawan Melayu ni kurang mengamalkan budaya menabung di luar sana. Sebab itulah kerajaan mengarahkan Tekun Nasional di samping memberi pembiayaan, perlu mewujudkan elemen simpanan dalam pembiayaan tersebut. As well as nanti habis selepas tamat pembiayaan, Tekun boleh membuat pulangan dalam bentuk simpanan kepada usahawan. Itulah kelebihan apabila tuan-tuan dan puan-puan membuat pembiayaan dengan Tekun Nasional. Okey. Saluran pembayaran. Untuk makluman, di samping kita memberi pembiayaan, Tekun juga kita menyalurkan pembayaran menggunakan pelbagai saluran pembayaran yang boleh dibuat oleh para usahawan di luar sana. Sama ada bayar melalui pejabat cawangan, boleh bayar melalui cek tarikh tertunda, PD check, boleh bayar melalui perbankan internet, boleh bayar melalui CDM dan sebagainya. Dan yang terbaru, kita juga mengamalkan pembayaran secara e-mandate. Macam standing instruction lah, arahan kepada pihak bank untuk membuat bayaran balik pembiayaan yang kita luluskan sebelum ini. Okey, jelas Okey. Saya pergi satu persatu. Mungkin ada beberapa produk yang saya nak skip, yang saya rasa tak berapa sesuai dengan industri pelancongan yang besar-besar ni. Saya dah maklum, ada di kalangan para peserta pada petang ini, para pendengar petang ini, para penonton petang ini yang mengumpulkan orang dah owner hotel, owner bah persiaran yang dah mempunyai modal-modal yang besar. Cuma kita sedia maklum, ekoran daripada pandemik COVID-19 ini
ramai pengusaha ataupun industri yang terjejas, terutamanya pelancongan yang tak dibenarkan beroperasi hampir 2 tahun dah, 20 bulan dah tidak dapat beroperasi. So income memang kering, memang kosong. Sebab itulah tekun kita telah pun melaksanakan beberapa kelonggaran yang kita bagikan kepada usahawan untuk memohon pembiayaan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Nanti saya akan sentuh beberapa kelonggaran yang kita telah buat. Okey. Produk yang pertama saya nak sentuh berkaitan dengan teman tekun. Saya rasa teman tekun ni pembiayaan yang kita target grup kita, fokus grup kita kepada pengusaha-pengusaha kecil, terutama yang menjalankan peniaga-peniaga di kampung-kampung sahaja. Mungkin tak berapa sesuai. Tapi sekiranya ada, boleh memohon pembiayaan skim teman tekun yang mana kita mengamalkan konsep pembiayaan secara berkumpulan. Di mana setiap grouping atau kelompok boleh cari 5 orang peserta, 5 orang peminjam, wujudkan satu kumpulan dan kita bagi pembiayaan. Maksimum sehingga RM20,000. Kali pertama kita bagi maksimum RM10,000. Selesai yang pertama kita bagi RM20,000. Inilah antara produk yang kita tawarkan kepada para usahawan di luar sana. Teman tekun dan buat konsep berkumpulan. Di mana kita sedia maklum apabila kita mengamalkan konsep pembiayaan secara berkumpulan, kita wujudkan satu orang kata komuniti. Di mana kita wujudkan konsep peer pressure, peer support. Di mana sekiranya ada di kalangan usahawan kita 5 orang tu tak bayar, rakan-rakan lain boleh pujuk, dek, encik, abang, kakak, tolonglah bayar. Tekun ni, abang tak bayar, kami grup 5 orang, seorang tak bayar, 4 ni kena pujuk untuk membayar. Itulah konsep kita amalkan di bawah teman tekun. Kita nak mewujudkan orang kata apa, golongan komuniti antara satu sama lain yang erat, yang orang kata apa, yang rapat di kalangan usahawan kita. Okey, yang kedua tekun niaga. Inilah yang saya nak tekankan pada petang ni, di mana tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum, kena fokus kepada tekun niaga. Kerana tekun niaga kita bagi pembiayaan sehingga RM100,000. Kalau tadi teman tekun kita bagi pembiayaan sehingga RM10,000 sahaja, kecil. Tapi untuk tekun niaga, di mana sektor pelancongan terutamanya berada dalam kelompok tekun niaga. So tuan-tuan dan puan-puan di luar sana pada petang ni yang mendengar taklimat saya, lepas ni bolehlah berkira-kira untuk nak membuat pembiayaan menerusi tekun niaga. Nanti layari kita punya website, kita punya laman web kita, ataupun boleh kunjungi mana-mana pejabat cawangan yang berdekatan untuk nak memohon tekun niaga. Untuk makluman, tekun niaga kita bagi pembiayaan sehingga RM100,000. Dan untuk makluman juga, kita bagi pembiayaan secara berulang-ulang. Contohnya kita ambil kali pertama RM1,000 hingga RM10,000. Habis RM10,000 kita boleh repeat kali kedua RM20,000 ataupun RM50,000 ataupun RM100,000. Kita boleh berulang-ulang dengan syarat kita mempunyai rekod pembiayaan ataupun rekod bayaran balik yang baik. Tak ada tunggakan. Kalau tertunggak pun bawah 3 bulan ataupun 6 bulan kita benarkan lagi. Jelas Nanti kalau tak jelas nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh menanyakan, mungkin kita akan buka sesi Q&A di hujung siaran kita nanti ataupun boleh tanya dalam chat room kita nanti. Okey. Ini tekun niaga. Tekun niaga memang simple. Yang penting kita ada lesen pendaftaran perniagaan SSM ataupun sekiranya kita mengamalkan industri pelancongan, mungkin ada lesen kebenaran daripada Majlis Tindakan Pelancongan Negeri katakan, ataupun majlis pihak berkuasa tempatan ataupun daripada Kementerian Pelancongan MOTEC sendiri yang mengeluarkan lesen ataupun apa-apa dokumen yang mengesahkan kita menjalankan aktiviti berasaskan pelancongan. Ataupun bagi yang menjalankan aktiviti kenderaan perdagangan, contohnya bas persiaran, mungkin kita ada dokumen daripada SPED, Suruhanjaya Perkhidmatan Darat dan sebagainya. Ini merupakan antara dokumen yang boleh disertakan semasa untuk nak memohon permohonan pembiayaan tekun niaga dan sebagainya. Okey, jelas Nanti tak jelas boleh tanya. Okey, ini saya nak skip. Kontrak I ini mungkin tak ada yang kena mengena dengan industri pelancongan. Ini sekadar makluman, kontrak I ini kita bagi pembiayaan kepada para kontraktor. Mungkin tak sesuai lah dengan kita pada petang ni. Okey, tapi kalau nak maklumat boleh kunjungi pejabat tekun yang berkaitan. Okey, SPUMI. Ini pun sama. Mungkin ada di kalangan pendengar kita pada petang ini yang terdiri daripada masyarakat India.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya terdiri daripada masyarakat India, kita juga mempunyai satu skim khusus kepada usahawan masyarakat India. Sama konsep macam tekun niaga. Yang penting ada lesen perniagaan, mempunyai premis perniagaan ataupun lokasi menjalankan perniagaan. Had pinjaman pun sama sehingga 100,000 dan boleh berulang-ulang. Cuma kategori bangsa sahaja. Melayu, Bumiputera dengan India. Sekiranya tuan-tuan mempunyai terdiri daripada masyarakat India, usahawan India, hanya perlu mempunyai lesen perniagaan yang dimiliki 100% oleh masyarakat India. 100%. Lesen, contohnya lesen perkongsian. Kena ada rakan kongsi terdiri daripada masyarakat India. Tak boleh pair antara Melayu dengan India. Bukan kita resis, tapi ini arahan daripada kerajaan yang mengatakan terdiri daripada 100% Bumiputera dan 100% bukan Bumiputera. Okey, jelas Okey, untuk makluman juga, tekun juga kita menyediakan pembiayaan khusus lebih kepada program-program khas, di mana kita mempunyai beberapa program khusus kepada siswazah yang kita namakan program pembangunan usahawan siswazah. Mungkin para pendengar di luar sana yang menjalankan pengusaha pelancongan, sama ada kedai-kedai sebaneka pelancongan ke apa-apa kedai yang berkaitan dengan pelancongan yang terdiri daripada para siswazah. Kita ada skim khusus untuk siswazah. Apa bezanya nanti saya akan sentuh. Okey, kita juga ada program pembangunan usahawan profesional muda. Ini pun mungkin tak sesuai lah. Ini kita target guru kita kepada contohnya arkitek, lawyer dan sebagainya. Okey, skim pembiayaan nelayan. Kita sedia maklum, terutama di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pelancongan ni terdiri daripada nelayan. Betul kat Langkawi, dekat Kuala Kedah, Kuala Muda ada usahawan yang terdiri daripada nelayan. Kita juga bagi pembiayaan kepada nelayan untuk nak beli bot dan sebagainya. Okey, kita juga ada program agropreneur muda untuk usahawan yang menjalankan projek pertanian dan peternakan. Okey, ini untuk siswazah. Saya nak sentuh berkaitan dengan siswazah. Okey, di mana tekun kita menyalurkan pembiayaan kepada graduan atau siswazah yang menjalankan perniagaan. Antara perniagaan yang dijalankan seperti apa-apalah yang berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Okey, syarat dia mesti berumur 18 hingga 40 tahun. Kalau syarat biasa yang tekun biasa nanti saya akan sentuh sehingga 60 tahun. Okey, apa yang membezakannya? Untuk skim siswazah, pemohon boleh mewujudkan satu syarikat yang terdiri daripada 3 orang siswazah. Contohnya siswazah A, siswazah B, siswazah C. So, seorang boleh meminjam 50,000. Okey, untuk skim siswazah kita mengamalkan konsep perkongsian. 3 orang usahawan boleh memohon satu pinjaman, satu pembiayaan. So ABC Enterprise katakan yang terdiri daripada siswazah boleh memohon pembiayaan 3 orang, seorang 50,000. So total 3 orang akan dapat 150,000. Itu perbezaannya. Kalau tekun niaga maksimum seorang 100,000. Tapi untuk perkongsian siswazah 3 orang 150,000. Contohnya dia nak membuka syarikat pelancongan, travel agency dan sebagainya. Okey, boleh buat syarikat 3 orang siswazah, buka satu syarikat, mohon pembiayaan daripada tekun maksimum 150,000. Itu bezanya antara tekun niaga dengan tekun siswazah. Okey, kumpulan sasar kita kepada siswazah yang graduan yang telah menamatkan pembiayaan, menamatkan pengajian, yang tidak mempunyai lagi pekerjaan atau sebaliknya, ataupun siswazah yang dah bekerja tetapi berminat untuk nak menjalankan perniagaan tetapi kekurangan modal dan sebagainya. Okey, di mana kita juga menjalankan kerjasama dengan pelbagai agensi yang terlibat seperti IPTA, IPTS dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, yang kita target grup kita kepada siswazah. Okey, ini profesional muda mungkin tak berapa sesuai lah. Untuk petang ni lebih kepada industri pelancongan. Siswa ni untuk profesional muda kita lebih kepada orang kata profesional seperti lawyer, arkitek, farmasis, doktor dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan nelayan. Ini mungkin jugalah mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang menjalankan industri pelancongan sekitar Langkawi ke, sekitar Port Dickson ke, kota ni
mana-mana tempat yang berdekatan dengan laut, mungkin ada rakan-rakan ataupun saudara mara ataupun rakan taulan yang terdiri daripada nelayan, bolehlah maklumkan kepada mereka yang mana Tekun juga menyediakan skim pembiayaan kepada nelayan ataupun pemasar. Bermaksud sekiranya ada usahawan, ada nelayan yang mempunyai orang kata dokumen yang mengesahkan mereka menjalankan aktiviti nelayan seperti surat ataupun lesen daripada panggil apa nelayan ni macam lesen nelayan lah daripada Jabatan Laut dan sebagainya, mereka boleh memohon untuk membeli peralatan nelayan seperti bot, jala ikan, pukat dan sebagainya. Yang penting target grup kita, mereka ni mendapat sokongan daripada Persatuan Nelayan ataupun daripada mana-mana Jabatan Perikanan dan sebagainya. Okey, agro pemuda ni tak berapa sesuai untuk kita pada petang ni. Okey, kumpulan fokus. Okey, selain daripada program khas, Tekun juga kita menyediakan pembiayaan kepada kumpulan fokus. Untuk makluman, mungkin tuan-tuan di luar sana yang dengar pada petang ni terdiri daripada bekas tentera. Apabila dah pencen daripada tentera, nak menjalankan aktiviti pelancongan, nak buka homestay, nak buka travel agency, nak buka resort, nak buka hotel, tak cukup modal. So Tekun kita menyediakan pembiayaan khusus kepada para usahawan yang terdiri daripada bekas tentera. Di mana kita mengadakan kerjasama dengan Perhebat dan juga Jabatan Hal Ehwal Veteran. Mungkin saya sedia maklum, di luar sana ramai terdiri daripada bekas tentera yang dah pencen ataupun yang tidak berpencen, ingin menjalankan perniagaan ataupun telah pun menjalankan perniagaan. Bila dah pencen, balik kampung, duduk dekat Pulau Langkawi, Pantai Cenang, nak buka homestay, nak buka resort, boleh. Dengan syarat mereka terdiri daripada bekas tentera. Dapat kad sokongan daripada bekas tentera, kita ada panggil kad perkhidmatan daripada ATM, mereka boleh memohon pembiayaan kepada bekas tentera. Okay. Kita juga bagi pembiayaan kepada beberapa kumpulan fokus. Untuk makluman, melalui pakej permai yang diumumkan oleh kerajaan semasa zaman pemerintahan masa di bawah zaman yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dulu kita telah diumumkan Tekun mendapat pembiayaan melalui pakej permai. Kita ada golongan wanita, kita ada komuniti lain, kita pada bekas tentera, masyarakat India dan juga Tekun sukan. Cuma Tekun pelancongan je kita tak dapat bajet daripada kerajaan. Walaupun kita tak dapat bajet daripada pakej permai, Tekun tetap juga menyalurkan pembiayaan kepada kepada usahawan-usahawan terdiri daripada industri pelancongan. Ini kita punya target grup kita. Industri pelancongan, untuk makluman, kita dah banyak dah kita bagi pembiayaan kepada industri-industri pelancong, terutamanya di luar bandar dan sebagainya. Okey. Saya rasa itu berkaitan dengan pembiayaan kumpulan fokus, di mana kita selain daripada bekas tentera tadi, kita juga beri pembiayaan kepada komuniti lain. Mungkin di kalangan, untuk makluman, di kalangan di luar sana ada usahawan yang terdiri daripada komuniti lain seperti masyarakat Siam. Mungkin ada pengusaha pelancongan yang terdiri daripada orang Siam, orang asli, golongan kurang upaya, OKU, bekas penghuni penjara pun kita bagi pembiayaan kepada mereka. Mungkin kita sedia maklum ada di kalangan bekas penghuni penjara banduan yang keluar daripada penjara ingin menjalankan perniagaan. Tekun support, Tekun sambut dengan memberi pembiayaan kepada mereka. Inilah antara orang kata apa, bantuan ataupun peranan Tekun dalam membantu para usahawan yang terdiri daripada komuniti lain untuk nak meneruskan kehidupan selepas mereka keluar daripada pusat penjara atau pusat sehenti dan sebagainya. Okey, ini disebutkan tadi bekas tentera. Okey, masyarakat India yang tadi saya sebut, sukan mungkin tak terlibat pada petang ni, cuma mungkin ada pengusaha-pengusaha operator yang terdiri daripada contohnya di Pantai Cenang ke, di Port Dickson ke, yang menjalankan perkhidmatan orang kata apa yang macam jet ski, banana boat dan sebagainya pun boleh memohon pembiayaan daripada Tekun Nasional. Ataupun yang menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pelancongan di
sekitar pantai layak untuk memohon pembiayaan. Okey, selain daripada itu, tekun juga kita mendapat bantuan, bukan bantuan, kita mendapat pertukaran menerusi pakej pemerkasa. Di mana kita mendapat dana yang agak tinggi, 60 juta untuk kita bagi kepada sektor informal, mobilepreneur, postpreneur. Mobilepreneur ni usahawan-usahawan yang terdiri daripada pengusaha-pengusaha e-hailing yang menjalankan perniagaan GrabFood, Foodpanda, Lalamove atau apa-apalah yang berkaitan dengan perkhidmatan perhantaran, delivery pun tekun bantu. Untuk makluman, kita sedia maklum akibat kesan pandemik COVID-19, ramai yang diberhentikan kerja, yang ditamatkan perkhidmatan, yang tak ada punca pendapatan. Mereka menjalankan perniagaan GrabFood, Foodpanda, Lalamove dan sebagainya. Tekun bagi pembiayaan kepada mereka dengan syarat berdaftar dengan e-hailing, tekun akan bagi loan. Postpreneur pun sama. Ini kerjasama kita dengan Pos Malaysia. Okey, selain daripada itu, kita juga memberi pembiayaan kepada sektor informal. Untuk makluman, kita sedia maklum di luar sana, terutamanya di kawasan-kawasan yang terlibat dengan pelancongan. Contoh di Langkawi, di Padang Mak Sirat katakan, di Pantai Cenang katakan, di Pekan Kuah katakan, terdapat pelbagai usahawan ataupun masyarakat yang menjalankan perniagaan, terutamanya sektor informal yang tak ada lesen, yang berniaga di pasar-pasar, pasar malam, yang di pasar hari ataupun yang di tepi-tepi kaki lima pun kita memberi pembiayaan kepada mereka. Nah, di mana loan yang kita tawarkan agak terhadlah, oleh kerana mereka tak ada lesen, kita beri pembiayaan sehingga 5,000 sahaja. Ini kepada sektor informal. Mungkin yang menjual perniagaan kraft tangan, hasil daripada laut, siput, kerang dan sebagainya mereka, yang menjual pakaian yang berkaitan dengan pelancongan, kita tawarkan pembiayaan sehingga RM5,000. Syarat cukup mudah. Tak ada lesen. Yang penting ada dokumen yang mengesahkan mereka menjalankan perniagaan. Sama ada daripada ketua kampung, daripada penghulu dan sebagainya. Itulah, memang simple untuk kita nak bantu para peniaga di luar sana. Okey, ini mobilepreneur yang saya sebutkan tadi. Kalau tak ada lesen tapi mereka menjalankan perniagaan GrabFood dan sebagainya, layak memohon pembiayaan tekun. Okey, ini pun sama sehingga RM10,000. Okey, cuma yang ni je saya nak rasa galat juga bila saya sebutnya ni. Kita minta makluman melalui pakej yang terakhir semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kerajaan telah mengumumkan tekun diberi pembiayaan sebanyak 100 juta untuk pakej pemulih. Menerusi pakej pemulih, tekun diberi pembiayaan 100 juta, di mana tekun telah pun menawarkan pembiayaan secara mudah menerusi dua skim, iaitu CBRM dan juga SPIN. Untuk makluman, semasa skim ini kita tawarkan pada awal kita buka pada 15 Ogos yang lalu, tak sampai 2 minggu dana dah habis. Laku macam goreng pisang panas. Skim CBRM 2.0. Kenapa laku? Sebab kedua-dua skim tersebut kita tidak mengenakan apa-apa kadar faedah ataupun cas perkhidmatan ataupun kita panggil interest, zero interest. Pinjam RM10,000, bayar RM10,000. Sebab itulah kenapa laku macam goreng pisang panas. Lambat, sayang sekali. MPC ni Cik Zaidi lambat jemput tekun bagi taklimat. Kalau tidak, berebut orang nak mohon RM10,000, RM20,000. Kita tawarkan pembiayaan maksimum RM20,000 kepada usahawan sedia ada. Mungkin yang terdiri daripada usahawan sedia ada, dia boleh mohon skim CBRM, COVID Business Recovery Micro, sebanyak RM20,000 tanpa ada cas, tanpa ada interest. Sayang sekali pada petang ni dana kita dah habis. Walau bagaimanapun tak apa, walaupun dana kita dah habis untuk bajet 100 juta, kita masih lagi menawarkan pembiayaan mudah kepada para operator ataupun para pengusaha pusat pelancongan, industri pelancongan, yang kita longgarkan nanti saya akan sebut apakah keperluan ataupun syarat yang kita longgarkan untuk kita nak bantu kepada para pengusaha-pengusaha industri pelancongan nanti. Okey, ini sebab saya tak nak sentuh lah sebab dana dah habis. Okey, cara nak mohon pembiayaan tekun, okey, untuk makluman, kita ada dua kaedah permohonan di mana kita boleh membuat permohonan melalui online atas talian
di website kita ataupun boleh berkunjung ke pejabat cawangan yang berdekatan. Proses yang kedua, pejabat cawangan akan membuat penilaian sebelum dibuat pengesahan oleh ibu pejabat. Seterusnya dibuat kelulusan di peringkat ibu pejabat. Okey. Okey, syarat asas. Okey, untuk makluman seperti awal yang saya sebutkan tadi, syarat asas kita mestilah berumur 18 hingga 65 tahun. Mungkin para pendengar pada petang ni yang terdiri daripada usahawan ataupun pengusaha pelancongan yang berumur bawah 65 layak memohon. Cuma kita bagi tempoh had limit pembiayaan, tempoh pembiayaan maksimum 65 tahun. Contohnya kalau kita dah berumur 64, kita hanya boleh mohon setahun sahaja. Sebab kita untuk makluman, kita ada coverage insurans. Insurans mana insurans akan cover kita punya pembiayaan. Kalau kita ambil tempoh, orang kata apa, kalau tempoh yang panjang, umur yang lebih pada 65, kadar premium agak tinggi. Sebab itulah tekun kita mengenakan had sehingga 65 sahaja. Yang tunggu sikit ni. Angin. Tunggu sikit. Tumbuh bukan picit. Okey, yang kedua, dia tolong minta tolong siapa ni mutekan mikrofon ya tuan. Kita dalam presentation. Terima kasih. okey, yang kedua, syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warga negara Malaysia. Kecuali produk bumi yang saya sebutkan tadi 100% milik masyarakat India. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya para pendengar pada petang ni, para penonton pada petang ni yang mempunyai syarikat tetapi terdiri daripada rakan kongsi yang bukan satu-satu ni lah. Contohnya Bumiputera, make sure 100% Bumiputera. Kalau bukan bumi, kena splitkan. Maknanya sama ada boleh keluarkan ataupun boleh wujudkan satu syarikat baru tanpa ada penyertaan daripada 6 bumi. Kalau 100% bumi sahaja. Kalau bumi India sahaja. Okey. Yang ketiga, melepasi semakan kredit, iaitu bebas daripada tindakan bankrupt. Untuk makluman, sekiranya kita bankrupt, memang kita tidak layak untuk membuat pembiayaan. Kita ada semakan kredit di mana kita bekerjasama dengan pihak pemberi maklumat ataupun pemberi maklumat kredit individu, di mana kita bekerjasama dengan Sitor Sikris. Sekiranya kita ada hutang dengan mana-mana agensi kewangan tersebut, Sitor Sikris kita kena clearkan. Kecuali bankruptcy sahaja tak boleh. Kalau setakat hutang tertunggak kereta 3 bulan, kita benarkan. Kalau hutang PTPTN tak bayar pun kita benarkan, kita longgarkan. Banyak kita sedia maklum, ramai yang usahawan di luar sana yang berhutang dengan PTPTN tak bayar. Sebelum ni kita reject, kita tolak kerana mempunyai rekod bayaran balik ataupun mempunyai rekod tidak memuaskan dengan pihak PTPTN. Tapi arahan kerajaan tekun kena longgarkan. Sebab ramai pengusaha-pengusaha usahawan yang terjejas tidak dapat membayar pembiayaan balik pinjaman menerusi PTPTN. Sebab itulah kita longgarkan. Sekiranya ada tunggakan dengan PTPTN, kita bagi kelonggaran. Boleh benarkan membuat pembiayaan. Okey, mempunyai lesen, permit daftar perniagaan yang sah. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan contohnya jika kita menjalankan perniagaan kedai kraft tangan di Pekan Kuah, di Port Dickson ataupun di mana-mana tempat, Pulau Pangkor dan sebagainya, di Kota Kinabalu, di pulau-pulau, mesti mempunyai daftar perniagaan untuk nak mohon pembiayaan sehingga 100,000. Kalau tak nak 100,000, boleh mohon yang sektor informal yang tak ada lesen, itu 5,000 sahaja. Kalau nak yang besar, kena ada lesen. Kalau kita perlu berdaftar dengan PBT, contohnya Majlis Pembandaran Kuah ataupun Majlis Pembandaran Langkawi, kena ada lesen daripada pihak PBT. Itu syarat kita. Kita tak nak nanti kita menjalankan bari pembiayaan, nanti kedai kena tolak sebab tak ada permit daripada PBT. Contohnya berniaga di Pantai Cenang, sedang berniaga, seronok-seronok berniaga, asyik-asyik berniaga, tiba-tiba Majlis Pembandaran Langkawi atau Majlis Dewan Bandaraya Langkawi ke sebagainya tolak. So kita nak pastikan kita mempunyai lesen ataupun daftar perniagaan yang sah. Okey, seterusnya mempunyai tempat perniagaan yang khusus ataupun perniagaan secara bergerak. Sekiranya kita mengadakan perniagaan yang contohnya kalau yang mobile food truck tak ada masalah lah. Tapi kalau yang ada kedai, kena ada kedai lah. Dan kita juga bagi pembiayaan kepada yang menjalankan perniagaan secara atas talian online. Pun kita benarkan. Okey.
modal berbayar tidak melebihi 300,000. Ini sekiranya kita ada syarikat, yang contohnya kita buka resort dan sebagainya, Sdn Bhd, pastikan kita tidak mempunyai kontrak ataupun kita mempunyai padat capital melebihi 300,000. Okey, itu kita punya syarat asas pembiayaan. Syarat lain, mungkin dokumen-dokumen lain kita akan minta lah, bank statement 3 bulan, penyata bank, bil utility, kad pengenalan pemohon dan sebagainya. Okey, apa yang kita bagi kelonggaran? Ini yang saya nak sentuh pada petang ni, kelonggaran yang kita wujudkan dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, kita nak bantu para usahawan, para peniaga di luar sana. Kalau sebelum ini Tekun tidak memberi pembiayaan kepada usahawan yang memohon pembiayaan bagi tujuan pembayaran gaji pekerja, bagi tujuan bayar sewa pejabat, bayar sewa premis, bayar sewa bil bil utility dan sebagainya. Tekun tak bagi pembiayaan. Tekun bagi pembiayaan untuk kos perbelanjaan, kos operasi. Tapi untuk COVID-19, Tekun dah bagi kelonggaran. Sekiranya kita tujuan pinjaman kita hanya untuk nak bayar gaji pekerja, kerana kita tak ada income, tapi pekerja still kena bayar, kita nak bayar sewa premis, walaupun tak boleh beroperasi, sewa tetap kena bayar, Tekun bagi loan juga. Walaupun kita tahu memang agak sukar untuk nak membayar balik pembiayaan. Sebab kita tak ada pendapatan, tapi arahan daripada kerajaan kita kena bantu. Sebab itulah Tekun membuat kelonggaran. Kalau tujuan pinjaman untuk nak bayar gaji pekerja pun kita bagi. Nak buat pinjaman untuk bayar gaji, untuk nak bayar bil utility pun kita bagi. Bil tertunggak dan sebagainya. Kita juga bagi kelonggaran untuk nak untuk contohnya untuk bayar, bukan bayar, berkaitan dengan lupa saya ni, saya nak rekod tadi. Okey, berkaitan dengan moratorium. Untuk makluman, kita bagi kelonggaran tempoh tangguh sehingga 6 bulan. Di mana kita bagi kelonggaran kepada para peniaga, para usahawan yang terlibat dengan COVID-19 ni, terutamanya yang terjejas, terutama di kalangan para operator atau para pengusaha pusat pelancongan, industri pelancongan. Kita bagi kelonggaran sehingga 6 bulan tak perlu bayar. Dapat loan hari ni, 6 bulan selepas tu baru membayar balik. Itulah antara kelonggaran-kelonggaran yang kita tawarkan. Selain daripada itu, yang paling best kita bagi kelonggaran. Oleh kerana untuk makluman, basic ataupun orang kata apa, asas untuk kita nak bagi pembiayaan, Tekun akan menilai dari segi, sebab kita tak ada kertas kerja. Kita tak ada paperwork yang tebal-tebal. Kita just cuma ada keperluan pinjaman untuk apa. Jadi Tekun memerlukan penyata kewangan ataupun penyata bank selama 3 bulan untuk kita nak menilai kita punya bisnes kita. Oleh kerana COVID-19, industri pelancongan tidak dibuka, hotel ditutup, resort ditutup, kedai pelancongan, kedai sebenarnya, kedai orang keras tangan ditutup, so tak ada income. Bila tak ada income, bank statement koyak. Betul tak? Kita tak ada pendapatan. Penyata bank memang koyak. Kalau dulu sebulan kita boleh dapat income 20,000, 30,000 sebulan, tapi oleh kerana pandemik, COVID, kedai tutup, zero pendapatan kita. Bank statement koyak. Bila kita Tekun minta 3 bulan terkini, nothing. Tak kuat. So penilaian dia, kita punya DSR kita tak cantik. Oleh sebab itulah Tekun mengambil maklum. Tekun memahami situasi tersebut, kita membuat kelonggaran paling habis. Kita bagi sebulan sahaja penyata kewangan, tak kisahlah. Dan juga Tekun mengambil kira juga penyata kewangan sebelum PKP. Contohnya PKP bulan 3 2020. Mungkin boleh bagi sebelum PKP pun kita terima kita punya penyata kewangan. Nampak tak betapa orang kata apa, Tekun memahami masalah yang dialami oleh para peniaga, para pengusaha di luar sana, sehingga kan penyata kewangan pun kita skip ataupun kita longgarkan untuk nak membolehkan lebih ramai lagi peniaga ataupun pengusaha mendapat pembiayaan daripada Tekun Nasional. Sebab kita ikut logik, kalau pergi bank pun sekiranya kita tak ada penyata kewangan 6 bulan, memang bank akan reject ataupun bank akan minta kita sediakan penyata kewangan selama 6 bulan berturut-turut. Cuma Tekun sahaja kita bagi kelonggaran. Okey, antara lain dokumen tambahan lain kita minta juga sekiranya kita
kedai kita sewa, mungkin kita nak agreement antara owner dengan tenant dan sebagainya. Itulah antara kita punya syarat-syarat. Seterusnya saya nak sentuh berkaitan dengan kita punya borang permohonan. Simple sahaja, tuan-tuan boleh layari website kita ataupun boleh datang ke Pejabat Tekun Jabatan Hampiran untuk dapatkan borang permohonan. Very simple. 2 page sahaja depan belakang, dan juga kita nak sedikit kertas rancangan perniagaan KRP. Ini bukan kertas kerja. Just kita nak tahu je nama pemohon, nama syarikat, apakah keperluan pinjaman kita. Itu sahaja kita nak tahu. Tujuan pinjaman tu untuk apa? Adakah nak beli apa alatan, atau kita nak buat murah pusingan, ataupun kita nak apa-apalah yang berkaitan dengan perniagaan kita. Very simple untuk kita nak proses permohonan kita. Untuk makluman, tempoh kita seperti yang awak sebutkan tadi 7 hingga 14 hari. Bergantung kepada dokumentasi. Sekiranya dokumen lengkap, cantik, elok, tak sampai 7 hari pun kita dah boleh buat approval. Untuk makluman, ada kita bagi pembiayaan tak sampai 2 hari pun kita dah boleh buat kelulusan. Dengan syarat dokumentasi kena lengkap. Okey. Kaedah bayaran balik seperti saya sebutkan tadi, kita ada pelbagai kaedah yang kita boleh buat bayaran balik. Okey, saya rasa itu sahaja kita punya taklimat kita ni, Cik Zaidi. Saya rasa mungkin pendengar ataupun penonton kita di luar sana yang ada kemuskilan ataupun yang ada berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan apa yang Tekun boleh bantu dan sebagainya, saya buka lah sesi soalan kepada Cik Zaidi, ataupun ada yang dalam Cik Zaidi pun dah pick up mungkin soalan daripada chat box dan sebagainya, boleh kita utarakan. Sekiranya saya tak boleh menjawab, mungkin saya boleh rekodkan, nanti kita boleh maklumkan kepada pihak urustia apakah bentuk ataupun bantuan yang kita boleh bantu untuk kita bantu kepada para usahawan, para peniaga, para pengusaha yang terjejas terutamanya dalam sektor pelancongan. Saya rasa itu saja Cik Zaidi. Saya serah kepada pihak moderator untuk kita buka kepada sesi Q&A dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Yusri, Ketua Jabatan Pengurusan dan Pembiayaan Tekun Nasional, yang memberi satu penerangan yang sangat jelas. Walaupun inilah pertama kali pihak Tourism Product Nexus membuat engagement bersama dengan pihak Tekun, maka kita belajar banyak benda yang kita tahu. Saya tengok poin-poin ni macam 1-2 page tak cukup lah. Memang banyak ada punya poin-poin yang saya tulis sendiri, dan juga dengan adanya rendahnya kos kadar pembiayaan tu, dengan boleh repeat lagi tu. Boleh repeat tu. Selagi anda boleh membayar dengan mempunyai rekod yang bagus. Dan ini satu kemudahan untuk industri yang FCLO, itu di mana first close last open. Kita mengucapkan jutaan terima kasih lah. Jadi saya tahu ramai yang berteruja nak tanya, dan juga ramai yang tak sabar nak dengar yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy punya pengumuman. Saya akan buka, tengok sesiapa yang ingin bertanya seterusnya, ataupun saya boleh tengok ni ada soalan-soalan, beberapa soalan. Dan kalau tak sempat tak apa, kita akan forward lah. Tapi satu lagi soalan yang Tuan Yusri, koperasi. Kita mempunyai ramai homestay yang di bawah koperasi. Adakah koperasi ini boleh meminjam skim ni? Okey, terima kasih Cik Zaidi. Berkaitan dengan soalan yang dikemukakan tadi, untuk makluman, Tekun kita memberi pembiayaan kepada individu. Kita tak benarkan koperasi membuat pembiayaan atas nama koperasi. Tetapi sekiranya ada ahli koperasi yang menjalankan perniagaan sendiri, boleh memohon pembiayaan secara individu, bukan atas nama koperasi. Sebab kita arahan daripada kerajaan tidak membenarkan pembiayaan kepada atas nama syarikat ataupun atas nama koperasi, hanya kepada individu. Untuk makluman, di bawah kementerian juga kita ada Institut Koperasi Malaysia, IKM, di mana mungkin ada di kalangan pengusaha-pengusaha yang terdiri daripada koperasi boleh membuat pembiayaan ataupun memohon grant daripada pihak Institut Koperasi Malaysia ataupun SKM, di bawah kementerian juga, yang bertanggungjawab untuk nak membantu koperasi-koperasi. Memang ada, memang banyak yang koperasi dah SKM memberi pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang terdiri daripada koperasi-koperasi. Ya, terima kasih. Thank you Yusri. Sebenarnya kalau katakan beliau adalah pengusaha homestay, tapi di bawah koperasi, tetapi beliau pun mempunyai syarikat sendiri, enterprise. Yes. Itu boleh, tak ada masalah. Itu boleh. Atas nama individu, atas nama syarikat yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Cuma bukan atas nama koperasi sahaja. Ya.
Tapi kita tahu yang travel agent ni syarikat yang kita panggil medium size, di mana modal berbayarnya minimum 200,000. Tapi mungkin luar KL mungkin kurang lah modal je. Siapa yang modal berbayar lebih pada 300,000 memang tidak boleh layak lah. Tidak boleh. Sebab kita, untuk makluman, kita tekun ni kita sebagai pemberi biaya mikro. Mana kita kena fahamlah istilah mikro tu istilah yang usahawan kecil-kecilan. Tapi untuk makluman, kalau bawah 300,000 pun kebanyakan pun dah layak, ramai yang industri kecil yang layak memohon pembiayaan di bawah Tekun Nasional. Untuk makluman semua kan, sehingga kini Tekun kita telah menyalurkan pembiayaan hampir 6.6 bilion kepada lebih hampir 600,000 usahawan di luar sana. Kita dapat dana daripada kerajaan cuma 3.7 bilion saja. Kenapa kita dapat 3.7 bilion tetapi kita salurkan kepada lebih 6.6 bilion? Jadi kenapa kita boleh bagi? Sebab kita mengamalkan konsep membayar balik. Bila bayar balik pembiayaan kepada Tekun, Tekun boleh bantu lagi kepada orang lain. Sebab kita plow back. Kita plow. Kita tak dapat duit bayaran balik kita simpan. Tak. Kita bagi balik kepada orang lain. Sebab itulah sehingga kini kita dah bagi hampir 600,000 usahawan di luar sana. Sebab itulah setiap kali pengumuman bajet oleh kerajaan, alhamdulillah Tekun tidak dipinggirkan. Ada je bajet yang kita bagikan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Sebab itulah ni Cik Zaidi, kita yang pakej pemulih ni tak sampai 2 minggu kita lancarkan produk CBRM RM20,000 tanpa cas, sekejap macam goreng pisang panas. Aduh. Lepas kita. Saya tengok CBRM dengan spin tu melepas kita industri Panjungan. Itulah kita mungkin terlewat sikit. InsyaAllah kita tunggu. Andai kata ada pakej apabila kita dah laporkan, kami akan laporkan kepada kerajaan, kepada MOF bahawa dana yang dibagi 50 juta tak cukup. Boleh tak kita request dana tambahan, insyaAllah. Kementerian sedia maklum. Terima kasih. Siapa nak kasih kosong, zero interest, zero zero interest. Penguntangan itu tak siapa dah duit, tak siapa yang boleh memberi kemudahan itu. Jadi saya ada soalan, ada beberapa soalan. Ni Encik Zuhaimi daripada Presiden Homestay daripada Melaka, all the way daripada Melaka. Silakan Tuan Zuhaimi. Terima kasih Tuan Zaidi. Dalam kereta. Dengar daripada kat rumah sampai pergi buat kerja sampai dalam kereta. Satu perkembangan yang baik lah. Okey, soalan saya, sekiranya ada di kalangan individu tertentu ni, biasalah kita dalam bisnes ni mungkin pernah pinjam sana pinjam sini. Okey, mungkin pernah pinjam dengan Tekun juga, tetapi pembayarannya tak cantik. Mungkin ada ketikanya terlangsung sebulan, 2 bulan, lepas tu tapi selesai. Adakah itu dikira sebagai tidak cantik kepada pihak Tekun? Maknanya tak boleh pinjam balik. Okey. Soalan kedua saya tadi tak jadi soal oleh Tuan Nuzadi tadi tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Zaimi, selamat memandu. Okey, untuk makluman, kita memberi pembiayaan kepada usahawan di luar sana yang sekiranya mereka mungkin mempunyai tunggakan ataupun rekod bayaran balik dengan mana-mana agensi, ataupun dalam Tekun sendiri pun sekiranya rekod yang tak berapa cantik, kita akan ambil kira. Sekiranya bawah 6 bulan kita consider lagi. Untuk makluman, sekiranya kita tak membayar pun kita bagi kelonggaran. Kita boleh buat pelaksanaan penjadualan semula. Sekiranya kita ada masalah dari segi bayaran balik, kita boleh datang ke pejabat Tekun, kita boleh merujuk pegawai kita untuk kita nak reschedule balik pembiayaan kita. Kita boleh reschedule. Apabila dah selesai reschedule, kita boleh mohon balik, tak ada masalah. Kita sehingga kan ada yang dah write off pun kita bagi pinjam balik. Dengan syarat mereka membuat bayaran balik. Itu sahaja. Kita tak nak pinjam tak bayar lepas tu hilang. Tiba-tiba nak pinjam balik, tak boleh lah. Kita kalau boleh, kalau sekiranya ada masalah, datang ke Tekun, berbincang, buat penjadualan semula, selesai balik, boleh mohon semula. Tak ada masalah, kita bantu. Dengan syarat mereka Tekun bukan blacklist. Bagus Tekun ni, tuan. Bagus Tekun ni. Memang Tekun betul nak membantu usahawan ni. Ya. Itu yang kita harapkan daripada usahawan di luar sana. Cuma kita tak nak, untuk makluman, kita tak nak orang lain mendengar daripada pihak lain yang mengatakan Tekun ni zalim, Tekun ni tak beri pembiayaan. Itu salah. Mungkin mereka tak dapat maklumat daripada pihak yang tepat. Sekiranya mereka datang ke Tekun, berbincang, sampaikan orang yang tindakan mahkamah pun kita bagi kelonggaran. Jadi yang dah blacklist pun tak boleh nak pinjam dengan mana-mana agensi sebab blacklist dengan Tekun.
tak bayar, Tekun datang berbincang dengan Tekun bagi surat kedengaran. Okey, tak apa, tak boleh bayar banyak, bayar separuh. Tak boleh bayar separuh, bayar setakat mana yang mampu. Yang penting bayar balik. Itu kita tekankan. Yang penting membayar. Saya rasa ni pembiayaan semula, kita Yes. bertanggungjawab untuk bayar semula, bukannya supaya kita boleh kita balik. Yes. Untuk Sebab itulah membantu. kita ada skim. Semasa COVID ni kita perkenalkan penjadualan semula 2.0. Dulu dah buat di schedule lah. Di structure dah yang pertama. Contohnya dia pinjam 20,000 tak boleh bayar. Sebulan 500 tak boleh bayar. Walaupun dah buat di structure tak boleh bayar, tak apa. Mohon pula structure yang kedua, mungkin kita kurangkan kepada 200.5. Sampai tahap macam tu, Cik Zemi. Kita bantu sampai tahap macam tu. Tak boleh 500, bayar 200.5. Yang penting membayar. Sampailah habis. Bila dah habis, kita offer balik new loan kepada mereka. Ini kalah Along ni. Kalah yang penting betul. mereka tak hilang. Mereka jangan lari. Itu saja. Ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang ada sini dan juga di Facebook, saya rasa belum lagi sidang media pembukaan semula sektor pelancongan Langkawi yang akan diberi oleh Yang Berhormat Menteri belum lagi start. Jadi kita bolehlah fokus lagi. Ada 1-2 soalan lagi, kalau siapa dia nak bertanya, silakan bertanya terus pada Tuan Yusri, dan juga kalau ada apa boleh tanya dalam chat room pun boleh. Jadi saya dapat tahu ada 1-2 soalan ni yang sangat relevan. Daripada Mazila, Cik Mazila mengatakan, sekarang ni kita semua bekerja dari rumah. Kita office pun kita dah give up dah. Office kita give up. Office tak ada. Office tak ada nak buat apa office, kita bayar bulan-bulan. Jadi premis pun tak ada. Adakah kita ini layak untuk kita meminjam, untuk memohon, Tuan? Okey, terima kasih kepada soalan yang menanyakan soalan. Untuk makluman, kita selagi kita menjalankan perniagaan, tak kisahlah, walaupun saya sebutkan tadi awal-awal tadi, perlu mempunyai premis perniagaan tetap ataupun bergerak. Sekiranya kita menjalankan perniagaan daripada rumah pun kita boleh memohon pembiayaan. Tak ada masalah. Sampaikan kita, yang penting kita ada menunjukkan aktiviti perniagaan kita. Contohnya pejabat, kan? Contohnya kontraktor, tak perlu ada pejabat pun, dia tak perlu simpan barang kat dia kontraktor, tak perlu ada pejabat. Tak perlu ada pejabat besar-besar, kat rumah pun boleh. So tak ada masalah. Yang penting kita mempunyai aktiviti perniagaan. Contohnya travel agency, kan? Tak perlu pejabat yang besar pun. Kadang ruang satu bilik pun cukup untuk kita nak. Yang penting kita ada menunjukkan aktiviti perniagaan kita. Contoh juga sama yang perniagaan online. Perniagaan online tak perlu ada premis sebab dia dropship je, kan? Yang penting kita ada aktiviti perniagaan seperti penyata kewangan, bank statement. Bila kita namakan perniagaan online, semua urusan pembayaran dibayar secara dalam talian. So dekat situ kita akan tengok dia punya transaction, bank statement. Oh betul tak? Ada tak dia punya penyata jualan yang menunjukkan aktiviti jualan melalui secara atas talian. Itu sahaja. Macam tadi pun anda kata ada travel agency, dia mungkin dia ada dia punya lesen daripada Majlis Tindakan Pelancongan ataupun Motek ataupun daripada apa-apalah yang berkaitan yang menunjukkan aktiviti pelancongan tersebut. Itu sahaja. Okey, terima kasih Tuan Yusri. Ada sesiapa lagi nak bertanya? Mungkin soalan yang terakhir. Assalamualaikum. 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 Silakan. Siapa ni? Cik Yusri. Okey, saya tadi terkejut dan berminat ke atas yang pakej pemulihan tadi. Sepatutnya pakej pemulihan tu yang diberi pada orang Langkawi. Yang zero tadi tu. Untuk makluman, memang kita dah wawarkan seminggu sebelum 15 hari bulan. Semasa sebelum kita kementerian dibubarkan, semasa zaman kementerian di bawah Tan Sri Datuk Seri Wan Junaidi, kita dah wawarkan yang mana Tekun akan melancarkan pakej pemulih sebanyak 50 juta yang kita bagi kepada para peniaga ataupun para usahawan. Kita dah wawarkan dalam media masa. Mungkin kita ada di kalangan pada petang ni terlepas pandang, kan? Yang orang kata tak sempat nak melihat ataupun mengikuti maklumat tersebut, kan? Memang itu saya kata tadi, sayanglah bagi kita buat program ni selepas dana kita dah tutup. Tapi cuma saya nak maklumkan yang kita memang kita ada dana khusus untuk yang pakej pemulih tersebut. Walau bagaimanapun insyaAllah sekiranya kita mungkin bila kerajaan dah tahu yang kita dah habis menggunakan pakai dana tersebut, mungkin kita akan
mungkin kerajaan akan bagi modal tambahan kot. Sebab itulah untuk makluman para pendengar atau para penonton kita pada petang ni, CBRM 2.0. Sebelum ni kita dah ada dah CBRM 1.0. Bila dana dah habis, mereka kerajaan tambah lagi dana. Sebab itulah kita wujudkan CBRM 2.0. Mungkin bila dana dah habis yang 2.0 ni mungkin ada tambahan nanti insya-Allah. Sama-samalah kita tunggu dan lihat. Sekiranya ada, mungkin kita akan wujudkan semula CBRM 3.0 pula lepas ni insya-Allah. InsyaAllah itu dia. Kita berharap ya. Kita berharap ya. Kita berharap macam itulah. Walaupun kita kena selalu standby. Puan Raiza, walaupun kita nak menunggu yang dana tambahan tersebut, dalam masa yang sama boleh je mohon dan dana biasa. Sebab kita dana berasingan. Sekiranya kita dah mohon dana tekun niaga yang saya sebutkan tadi, yang pelancongan 100,000 tu, dalam masa yang sama sekiranya ada dana CBRM 3.0 tetap boleh memohon. Tak ada masalah. Kita bagi 2 akaun yang berasingan. Sampai tahap macam tu kita bantu. Tekun niaga pun orang kata apa, yang sini pun kita sambar, yang sini pun kita sambar. Dua-dua kita ambil, kita grab. Satu lagi Cik Yusri, masalah di tekun ni, satu masalah dia lagi, dia cepat tarik selupuk. Macam Cik Yusri kata tadi, bila dah habis duit tadi, dah stop dah. Kadang-kadang kita tak sempat pun ke tekun. Macam mana Puan, sebab kita dapat untuk makluman, yang ini pun saya pun tengah pening kepala sebenarnya sebab dana yang kita dapat cuma 50 juta. Tapi permohonan yang masuk hampir 87 juta. Wow. Saya pun tengah rumah. Itu dia. Bagaimana kalau produk yang laku ni memang macam tu lah. Betul. Sebab zero interest. Sebab itulah ramai yang ambil kesempatan. Peluang. Bukan senang nak dapat. Terima kasih Puan Raiza. Puan Raiza daripada Langkawi, pengurusi MITA di Kedah. Jadi terima kasih kerana sudi bertanya. Lagi siapa lagi nak tanya? Mungkin last question sebelum kita akhir sesi. Ni Puan Shima di sini. Puan Shima nak tanya kan? Tengok ada tangan tu. 1 jam ni Cik Zedi. Lepas ni kita nampak lebih sini. Ini 1 hari pun tak cukup ni. Tuan Sri. Okey. Kan mungkin kita sedia maklum. Mungkin ramai tak dapat maklumat. Dapat info. Ya betul. Okey Puan Shima silakan Puan Shima. Okay, Assalamualaikum. Saya Shima daripada Melati Tanjung. Saya nak tanya berkenaan permohonan tadi tu. Dia dibuka kepada umur 18 hingga 65 tahun. Betul. Okey, macam kita perniagaan adalah milik orang tua dulu kan kepada mak bapak saya. Jadi perniagaan tu telah didaftarkan under Sendirian Berhad di bawah nama kedua-dua orang tua lah. Jadi umur mereka dah melebihi 65 tahun. Okay, bagi kes macam ni, macam mana kami nak memohon? Okey, terima kasih Puan Shima. Okey, bagi kes yang macam ni, apa yang kita sarankan kepada pemohon supaya pemilik syarikat yang lama boleh memasukkan nama pemohon yang baru. Still nama mak ayah mesti ada, cuma selitkan masukkan tambahan nama rakan kongsi ataupun orang kata shareholder yang baru. So sekiranya nak masukkan nama anak yang layak untuk memohon peminjaman, boleh, tak ada masalah. Walaupun syarikat Sendirian Berhad mohon atas nama anak, yang dua lagi tu mak ayah memberi surat kebenaran ataupun resolusi membenarkan si anak memohon pinjaman atas nama syarikat tersebut. Tak ada masalah. Okey, lagi satu, macam salah satu syaratnya tadi adalah mengenai kena mesti ada lesen kan? Lesen perniagaan dengan majlis perbandaran. Macam di Pantai Chenang, kita adalah antara yang masih lagi pending lesen saya daripada tahun lepas. Pending lesen untuk dapat lesen perniagaan tu, lesen menjalankan perniagaan tu. Jadi sekiranya saya nak memohon sekarang, maksudnya dalam masa terdekat ni, macam mana tu? Lesen tu ada optional. Tapi SSM tetap ada kan? SSM ada. Okey, SSM ada. Dalam masa yang sama, lampirkan dokumen permohonan daripada MPK tersebut, Majlis Perbandaran Langkawi. Okey. Majlis Perbandaran Langkawi kan? Majlis Perbandaran Pelancongan Langkawi kan? Yes. Lampirkan lesen permohonan tersebut, tak ada masalah. Biasanya kita lampirkan je lah. Maksudnya kita dah proses memohon sebab kan. Kita sedia maklum ramai banyak agensi-agensi ataupun pihak berkuasa yang masih lagi dalam proses membuat kelulusan. Banyak yang pending akibat PKP ni, ramai yang tak beroperasi. Pejabat-pejabat pun banyak yang tutup dan sebagainya. So sekiranya tak ada masalah daripada pihak biasanya akan lulus lesen tersebut sekiranya kita memang menjalankan perniagaan, kecuali kita menjalankan perniagaan di tempat yang tak dibenarkan. Itu sahaja yang kita worry, kenapa kita memerlukan syarat, memerlukan lesen daripada pihak PBT. Kita takut nanti apabila kita menjalankan perniagaan di lokasi yang tak dibenarkan, sekiranya ada orang kata operasi dan sebagainya, kita tak dibenarkan berniaga, hilang.
So bagaimana dengan sebab SSM kita sudah maklum, siapa-siapa pun boleh register SSM tersebut. Cuma kita nak pihak PBT ni supaya kita lebih secure lah. Kita tak ada cagaran, kita tak ada apa-apa kertas kerja dan sebagainya. Hanya bersandarkan kepada memang kita menjalankan perniagaan di premis tersebut ataupun di lokasi tersebut sahaja. Okay, terima kasih Puan Shima, terima kasih. Itu dia soalan yang terakhir. Dan masa menceburi kita, kita mengucapkan jutaan terima kasih lah bagi pihak Tourism Product Nasa. Kita mengucapkan jutaan terima kasih pada Tuan Yusri yang memberi satu pencerahan ataupun pembentangan yang sangat berguna bagi kami. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita mungkin ada 3.0 lah, 4.0. Dan sementara tu janganlah tunggu 3.0. Kita apply sekarang. Pihak MPC, pihak Nexus kena lebih alert lah. Sekiranya ada je pengumuman bajet oleh kerajaan, cepat-cepatlah. Kalau kata perlukan bantuan daripada Tekun, boleh je. Roger kita insyaAllah kita sedia membantu. So nak alert tu, minta tolong semua kita like page Facebook page. Page Tourism Product Nexus. Bila juga boleh like tu kita tahulah notification tu apa yang dapat latest. Tekun punya FB pun ada. Masuk je. Okey, jadi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi satu penerangan yang bagus mengenai skim pembiayaan oleh Tekun Nasional untuk membantu memulakan semula perniagaan pelancongan. Saya harap rakan-rakan kita ambillah peluang. Apa yang ada tu ambil peluang untuk kita membina semula industri pelancongan yang sekarang ini amat kritikal untuk kita membina semula. Dan industri pelancongan adalah industri yang paling penting, antara yang penting sumbangan yang penyumbang nombor 3 di ekonomi untuk ekonomi negara. Harus kita mentekatkan jihad ekonomi, spirit of jihad ekonomi ni untuk kita membantu negara kita, ekonomi negara. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih pada semua rakan-rakan daripada Langkawi, daripada Cik Anwar, daripada Kota Kinabalu pun ada, daripada Penang ada, daripada Terengganu pun ada. Alhamdulillah semua yang ada sini. Cik Alif Travel pun daripada KL pun ada. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih pada dengan masa-masa anda yang meluang pada 1 jam ni. Dan marilah kita pergi jumpa tengok jugalah apa yang Berhormat Menteri berucap. Adakah mungkin berita bagus ke ataupun mungkin berita lebih bergembira lagi. Tapi sementara itu, kalau sebelum tu saya mintalah kalau boleh kita ambil gambar, grup gambar boleh ke ni Nazar, kenang-kenangan. Siapa ambil gambar ni ada plus point lah. Nanti kita boleh tunjukkan pada siapa yang ini berminat untuk. Boleh Cik Zaidi, tapi sebelum tu saya nak remind semua untuk isi borang maklum balas. Saya ada letakkan link di chat box. Siapa yang isi borang maklum balas ni akan dapat sijil daripada TPN dan MPC, sijil penyertaan bagi sesi webinar ni. Boleh simpan kenang-kenangan. Okey. Boleh guna untuk ni apa borang boleh apply pun ke? Boleh. Boleh. Silakan munculkan diri anda. Okey, buka kamera, kita akan ambil gambar beramai-ramai. Switch on kamera. Tuan Joainis nak pergi mana tu Joainis? Okey, dia ada 3 page dekat sini. Jadi bila saya snap, semua senyum je sampai saya habis snap ketiga-tiga page ya. Okey, 1, 2, 3. Saya suka Tekun. Okey, 1, 2, 3. Kejap. Alright, next page. 1, 2, 3. Okay, kejap ya. One more, last one. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih. Stay safe, stay produktif dan jangan give up semua. Jangan give up. Sama-sama kita membantu industri pelancongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Yusri. Sama-sama. Terima kasih Cik Zaidi dan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi ini. Terima kasih semua. Jangan lupa isi borang maklum balas ya. Ya, dan jangan lupa juga berkongsi topik apa lagi yang semua industri nak dengar. Ya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.